Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah saya dapat bersiaran. So hari ini saya nak sambung about kembar, topik bayi kembar. So 2 hari lepas saya bagi sedikit pengenalan fakta tentang kembar, bayi kembar, bagaimana ia terjadi, boleh terjadi dan sebagainya, jenis-jenis kembar dan sebagainya. So hari ini saya nak sentuh tentang kembar siam. So kembar siam adalah satu kejadian bayi yang bercantum, tetapi dia sangat-sangat jarang berlaku. Okay, dia sangat-sangat jarang berlaku dan kali ini kita cuba nak mendekati apa sebenarnya kembar siam ni. Tapi sebelum tu, ramai yang berpendapat apabila dia orang kata bakal menimang bayi kembar ni, mereka fikir ini adalah satu joy ataupun satu benda yang memang best lah ya, dapat sekali hamil dapat 2 anak ataupun lebih, tapi sebenarnya ia bersesuaian juga dengan tanggungjawab dia. So maksudnya kena mendapatkan ahli-ahli keluarga untuk sama-sama membantu menjaga bayi kembar, sebab memang ibu akan penat sebab kita dah hamil anak lebih daripada seorang. So hari ini kita kongsi tentang kembar siam. Okay, so saya mula dengan fakta ni dulu. Okay, so saya harap nampak. Okay, sekejap ya. Okay, right. So kembar siam. Kembar siam ni adalah, sekejap ya, saya betulkan sikit. Okay, kembar siam ni adalah kembar bercantum. Kembar bercantum. So kembar siam atau kembar bercantum adalah keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. So hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar seiras gagal terpisah secara sempurna. Okay? So kemunculan kembar siam ni diperkirakan 1 dalam 200,000 kelahiran. So yang saya sentuh tentang kembar 1 dalam 80,000. So kembar siam 1 dalam 200 kelahiran. Dan yang mampu bertahan hidup berkisar antara 5 ke 25%. Dan kebanyakannya 75% ya, kembar siam jantina perempuan. Okay. So kejadian kembar siam juga banyak dilaporkan di Asia Tenggara dan juga Afrika. Okay, so istilah kembar siam ni berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang dan Eng Bunker iaitu tahun 1811 sampai 1874 yang lahir di Siam. Tu sebab dipanggil kembar siam. Okay? Mereka mengembara bersama ahli sirkus selama bertahun-tahun dan popular dipanggil kembar siam. Maksudnya berasal daripada kes yang awal lah, berasal dari Siam. Kes tu sekarang nama Thailand lah. So kes kedua siam tertua yang tercatat adalah Mary dan Eliza Chalkers dari Inggris yang lahir dari tahun 11,000. Okay, 1100. Right, so itu nak pengenalan ni lah kembar siam. Okay, so penyebab kelahiran kembar siam. Banyak faktor diduga sebagai penyebab kehamilan kembar. Selain faktor genetik, ubat penyubur yang digunakan dengan tujuan agar sel telur matang secara sempurna juga diduga ikut memicu terjadinya bayi kembar. Alasannya jika indung telur boleh menghasilkan sel telur dan diberi ubat penyubur, maka sel telur yang matang pada saat bersamaan banyak, bahkan sampai 5 dan 6. Okay, dia ada sumbangan lah ya, faktor dia genetik dan ubat subur. Kan kita pernah dengar ubat subur. Okay, so peratusan hidup, sejumlah kesimpulan perubatan menyebut terjadi satu kes kembar siam untuk setiap 200,000 kelahiran, dan semua kelahiran kembar siam ini diyakini tidak lebih dari 12 pasangan kembar siam yang hidup di dunia. So saat dilahirkan, kebanyakan kembar siam sudah dalam keadaan meninggal. Yang lahir
hidup hanya sekitar 40%. Okay? So dari mereka yang lahir hidup ni 75% meninggal pada hari-hari pertama dan hanya 25% yang bertahan hidup. Itu pun sering disertai dengan kelainan bawaan. Okay, so itulah. Okay, so dia boleh bercantum dekat banyak tempat ya, dekat bahagian-bahagian dalam anggota badan dan dan dikatakan mungkin tidak panjang usia kerana berlaku komplikasi dan sebagainya. Okay, so I think itu tentang kembar siam. Okay, so saya kongsi pula sekejap ya. Kalau kita Google, kita akan dapat a few things lah. So, menarik untuk kita tengok. Okay. Okay, so ni kembar siam. Okay, kembar siam, when is this? Let me see yang ni. Okay. Kembar siam bercantum kepala. Okay, ni kelahiran kembar siam bercantum kepala. Okay, right. Okay, so yang ni yang mereka melalui pembedahan lah. Okay, so sebenarnya memang banyak risiko dia, kan? Okay. Dan mereka berjaya dibedah. Masya Allah. Okay, pembedahan dia memang sangat memerlukan kos yang tinggi dan memakan masa 20 jam. 20 jam. Okay, sebab memang memanggil ramai pakar yang akan terlibat dalam pembedahan kembar siam ni. Okay, so pada ketika berlakunya pembedahan kembar siam ni, ibu bapa kepada kembar siam ni perlu macam terbuka untuk menerima kemungkinan ada tidak panjang umur. Okay, kemungkinan tidak ada yang tak dapat survive. Okay, so it's not an easy task untuk memisahkan kembar siam lah. Memang it's not an easy task sebab tengok bergantung kepada kat mana cantuman tu. Okay, so ni memang kita tengok view tentang image lah. Kita tengok image tentang kembar siam. Okay, so ada bayi kembar siam yang telah berjaya dipisahkan. Okay, so saya tengok yang ni. Yang ni dia berjaya dipisahkan. Kita tengok. Kembar siam, kehidupan kembar siam 21 tahun selepas dipisahkan. Okay, yang ini memang pernah jadi headlines lah. Kan, ingatkah anda kisah sepasang kembar siam yang bercantum di dada dan hanya berkongsi sepasang kaki? So, kisah kesengsaraan mereka yang muncul pada 1998 ni mendapat perhatian dan juga pembedahan ditaja oleh Putera Mahkota Arab Saudi pada ketika itu, dan sekarang ni sudah lebih 20 tahun dah kisah ni. So nama mereka ialah Ahmad Rosli dan Muhammad Rosli. Okay, so so kembar bercantum atau kembar siam merupakan kes luar biasa kerana hanya berlaku pada nisbah 1 dalam 200,000 dan ia terjadi apabila zigot bayi kembar seiras gagal untuk terpisah secara sempurna. Okay, so sesiapa pun yang mengikuti kisah dua saudara yang sentiasa bersama ini tidak dapat menahan sebab melihat telatah dan pergerakan mereka. So ni mereka dah besar. Okay, so namun kesengsaraan hebat ini selama setahun berakhir apabila tahun 2002 Putera Abdullah Abdul Aziz tampil menawarkan bantuan sebab pembedahan ni memang memerlukan kos yang sangat tinggi kerana membabitkan terlalu ramai pakar perubatan. Okay, so dengan kos rawatan yang mencecah hampir 1.7 juta, pemisahan kembar siam tersebut akhirnya berjaya dilakukan di Hospital King Fahd National Guard di Riyadh, Arab Saudi. Okay, sebab mereka berkongsi bercantum dan hanya ada sepasang kaki. Right, so itulah peristiwa yang berlaku 21 tahun dahulu. Hari ini
Kedua-dua ini sudah berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Ahmad mengambil jurusan diploma reka bentuk grafik, manakala Muhammad sedang melanjutkan peringkat ijazah dalam bidang teknologi maklumat. So mereka dipisahkan melalui pembedahan. Alhamdulillah dah besar dah. So sepanjang menuntut ilmu, segala-galanya seolah-olah menjadi mudah kepada mereka ini sebab mereka hanya ada satu kaki. Right. So itulah dia. Inilah rezeki yang untuk pasangan kembar Siam ini, mereka berjaya dipisahkan. So it's not an easy task, dan ia hanya berlaku satu dalam 200,000 kelahiran. So tahniah dan alhamdulillah. So alhamdulillah dah besar dah ya. Dah besar dah diorang ni. Sekejap ya, saya kongsi. So ni tentang Ahmad ni ya. Sekejap ya. Saya share. So peristiwa kembar Siam ini dia 21 tahun yang lalu. So 21 tahun yang lalu, dia ni gambar sewaktu mereka masih kecil lagi. Ni sewaktu mereka masih kecil lagi dan dibawa ke Arab Saudi dan dilakukan pembedahan di sana. So ini dia. Ni tengok pakar perubatan dia. So yang akan memisahkan dua bayi ini. So ni masa kecil ya. Ni masa kecil Ahmad Rosli dan Muhammad Rosli. So ini bila dah besar. Kerana mereka bercantum dari bahagian dada dan hanya memiliki sepasang kaki. So inilah bila dah 21 tahun dan sekarang pun dah dapat menyambung pelajaran ke IPT. So ini tentang kembar ni. Dia memang masa tu memang menjadi berita lah kan, menjadi tajuk berita. Right. So rawatan mencecah hampir 1.7 million. So ini dia kembar Siam yang berjaya dipisahkan. It is so interesting sebab kejadian kembar Siam ni hanya satu dalam 200,000. Kan? Satu dalam 200,000. Tapi ada banyak ya. Macam tadi saya kongsi ada fakta kebanyakan mereka mungkin tak dapat survive lah, tak dapat meneruskan kehidupan, meninggal pada awal-awal kelahiran lagi. Sebab bergantung kepada di mana organ yang mereka berkongsi. Di manakah organ yang mereka berkongsi. So dalam hal ini, Ahmad Rosli dengan Muhammad Rosli ni dia berkongsi satu pasang kaki dan dipisahkan. So inilah dia. Alhamdulillah kerana putera mahkota Arab Saudi yang sangat generous, maka inilah dia sekarang. So ini dia kisah kembar Siam yang survive. So itulah dia punya cerita. Alright. So cuba saya tengok mana lagi yang saya boleh kongsi. Sekejap ya. So ni ada juga, ni yang terbaru tahun ini. Tahun ini bulan Julai, so doktor di Arab Saudi pisahkan bayi kembar Siam. So bayi kembar Siam, macam mana kita boleh dapat nama kembar Siam ni kerana dicatatkan antara kes awal ya, bayi bercantum ni adalah berasal daripada Thailand yang dulunya dipanggil Siam. So doktor di Arab Saudi pisahkan bayi kembar Siam. So cuba tengok kat sini. Ni pembedahan untuk memisahkan Aisyah Ahmad Said
dari kembarnya membabitkan 25 kaki tangan perubatan termasuk doktor, juruteknik dan jururawat. Okay, so this is a very recent. Masya Allah. Okay, this is very recent. So bayi itu Aisyah Ahmad Said dilahirkan sempurna tetapi kawasan pelvisnya dipanjangkan dan tambahan sepasang kaki. Prosedur mengambil 7 jam. 7 jam. Ya. 7 jam dan membabitkan 25 kaki tangan. Okey, so pembedahan berjalan sangat lancar dan akhirnya mereka berjaya membuatkan pemisahan itu. Right, okay. So memang banyaklah kalau kita nak cerita tentang kembar siam dan dia sangat rare kerana berlaku sangat-sangat statistik dia sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil, 1 dalam 200,000 tetapi kejayaan memisahkan itu bergantung kepada organ mana yang bercantum. Okay, kalau organ tu memang ada banyak komplikasi tu mungkin mereka tidak dapat meneruskan kehidupan. Okay, so kembar siam adalah kelainan di mana bayi kembar dengan salah satu atau beberapa bahagian tubuh saling menempel atau terhubung satu sama lain. Kembar siam tergolong kondisi langka. Right, so dia bergantunglah dekat mana. Okay, so macam yang ni. Okay. Bayi kembar siam berpotensi meninggal saat masih berada dalam kandungan atau meninggal sesaat setelah dilahirkan. Namun ada juga yang bertahan hidup. Okay. Right. Okay. So saat mengalami kehamilan dengan janin kembar siam, biasanya tidak ada gejala yang spesifik. Keluhan yang terjadi saat kehamilan umumnya sama dengan kehamilan dengan janin normal lain seperti lemas, mual, muntah-muntah pada awal kelahiran. Sama seperti kehamilan dengan janin kembar, rahim ibu hamil biasanya akan lebih cepat terlihat membesar dibandingkan dengan kehamilan dengan janin tunggal. Okay, so jenis-jenis kembar siam, so ada beberapa kat sini. Kalau saya boleh kongsi, kembar siam dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan organ atau bahagian tubuh yang saling terhubung. Okay, so pertama ialah thoracopagus. Kembar siam ini terjadi ketika dada bayi saling menempel. So dada merupakan bahagian tubuh yang paling sering terhubung pada bayi kembar siam. Umumnya mereka hanya memiliki satu jantung, satu hati dan satu usus sebab dia berkongsi dekat situ. Ini terjadi kerana masa proses zygote tu mereka tidak terbahagi secara sempurna. So mereka berkongsi bahagian dada. Okay. Omphalophagus, kembar siam ini terjadi ketika perut kedua bayi saling menempel. Perut. Okay, so umumnya bayi kembar ini hanya memiliki satu hati dan satu usus halus bahagian bawah dan satu usus besar. Okay, so dia terjadi kerana bertaut di bahagian perut. Dan kemudian ada pygopagus. Kembar siam ini terjadi ketika punggung bawah dan bokong bayi saling menempel, bahagian punggung. Umumnya mereka hanya memiliki satu saluran pencernaan, satu alat kelamin dan satu organ. Okay, so dia bercantum dekat sini dan berkongsi satu pencernaan dan satu alat kelamin. So kita biasa tengok kan yang dia bercantum kat bahagian belakang tu. Right? Craniopagus, kembar siam ini terjadi ketika kepala bayi saling menempel di bahagian samping ataupun atas kepala. Maksudnya dia boleh side ataupun dia boleh dekat bahagian atas. So umumnya mereka memiliki satu tengkorak namun memiliki otak yang berbeza. Okay. Ichthyopagus, kembar siam ini terjadi ketika panggul bayi saling menempel, baik saling berhadapan ataupun saling ke belakang. Okay, bahagian punggul. Kemudian parapagus, kembar siam ini terjadi ketika panggul, perut dan dada bayi saling menempel dengan posisi menyamping sebelah-sebelah. Okay, bahagian pinggul, bahagian perut dan bahagian dada. Kemudian cephalopagus, kembar siam ini terjadi ketika wajah bayi saling menempel. Umumnya wajah mereka berada di sisi saling berlawanan dan hanya memiliki satu otak. Bayi yang mengalami kondisi ini sangat sulit untuk bertahan hidup. Okay, right. Kemudian Rachipagus,
kembar siam ini terjadi ketika tulang belakang kedua bayi saling menempel. Tapi ini jarang sangat ditemukan. So selain beberapa jenis kembar siam ni, jenis-jenis kembar siam tadi tu, ada satu jenis yang lainnya yang dikenal dengan istilah kembar siam parasitik. Pada kondisi ini, fizik salah satu bayi kembar berukuran lebih kecil dan tidak terbentuk secara sempurna. Okey. So itulah kerana pemeriksaan berkala semasa hamil, apabila mendapat kes-kes macam ni sangat perlu dipantau oleh pakar perubatan. Okay, sebab kita bimbangkan kesihatan kepada bayi ini. Okay, so untuk ibu yang hamil jenis anak seperti ini disarankan melakukan pemeriksaan doktor. Okay, so mesti melakukan pemeriksaan secara rutin kan, dan seperti sebelum minggu ke-28 sebulan sekali, antara 28 ke 35 2 minggu sekali, dan 36 sehingga kelahiran seminggu sekali. Okay, so jika anda mengalami kembar siam, jadi kena ikut untuk buat pemeriksaan rutin. Okay, so bayi yang lahir dengan kondisi kembar siam berpotensi mengalami gangguan kesihatan tergantung pada bahagian tubuh yang terhubung. So pemeriksaan doktor dilakukan untuk mencegah, mengelakkanlah komplikasi. Right? So penyebab bayi kembar siam ataupun conjoined twins ialah kembar siam terjadi ketika pembelahan janin kembar monozygote, satu sel telur terlambat dan akhirnya tidak selesai secara sempurna. Proses pembedahan ini biasanya proses pembelahan ini biasanya terjadi antara 8 hingga 12 hari setelah sel telur bertemu sperma. Jika lambat dan melebihi jangka waktu ini, pembelahan cenderung terhenti sebelum proses selesai dengan sempurna. Akibatnya, bayi kembar akan terlahir menempel satu sama lain. Teori lain menyebutkan bahawa kembar siam terjadi kerana dua sel telur yang awalnya terpisah kembali menempel dan menyatu selama masa kehamilan. Namun tidak diketahui dengan pastilah. Okay, so diagnosis kembar siam. Kembar siam dapat diketahui melalui pemeriksaan USG sejak trimester pertama kehamilan. Pemeriksaan yang lebih detail dapat dilakukan pada trimester kedua melalui USG dan ekokardiogram untuk melihat sejauh mana kedua bayi kembar terhubung dan bagaimana fungsi masing-masing organ. So jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bayi mengalami kembar siam, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan dengan pemindaian MRI. Pemindaian ini dapat membantu doktor dalam mengetahui lebih detail bahagian tubuh bayi yang terhubung dan organ apa sahaja yang dimiliki keduanya. So pengubatan dia, penanganan kondisi kembar siam ini akan ditentukan berdasarkan bahagian tubuh bayi yang tercantum, organ yang dimiliki dan tengok kesihatan dia dan komplikasi yang bakal muncul. So selama hamil, ibu yang hamil janin dengan kondisi kembar siam akan mendapatkan pengawasan ekstra dari doktor. Melalui pengawasan tersebut, doktor akan menentukan penanganan yang perlu sesuai dengan anatomi dan fungsi tubuh serta tingkat keselamatan bayi. Untuk persalinan bayi kembar siam memang melalui operasi caesarean yang merupakan kaedah terbaiklah untuk bersalin. So operasi ini biasanya akan direncanakan 2 ke 4 minggu sebelum tarikh dijangka kelahiran. So setelah lahir, bayi kembar siam akan diperiksa secara menyeluruh oleh doktor. Dari pemeriksaan tersebut, doktor akan menentukan metod operasi pemisahan yang tepat. So prosedur ini umumnya dilakukan setelah bayi berusia 1 tahun atau lebih. So maksudnya pembedahan itu tidak segera dijalankan sebab bayi masih kecil lagi kan. Operasi pemisahan juga mungkin dilakukan segera setelah lahir jika mengalami kondisi yang mengancam nyawa. So nak tengok apa? Nak tengok kelengkapan organ tubuh seperti jantung, hati dan usus masing-masing. Kestabilan kondisi kesihatan kedua bayi, perkiraan tingkat keberhasilan operasi pemisahan, jenis dan tingkat kesulitan operasi reconstruction selepas pemisahan, jenis perawatan dan bantuan yang
diperlukan setelah pemisahan, gangguan kesihatan yang mungkin dialami jika operasi pemisahan tidak dilaksanakan. Okay, so itu sebab dia memerlukan pemeriksaan yang rapi dan memang perbelanjaan yang sangat tinggi untuk melakukan pembedahan bayi kembar siam. Jika operasi pemisahan berhasil, rehabilitasi dan perawatan lanjut perlu dilakukan untuk melatih kemampuan masing-masing bayi. Perawatan ini bisa dilakukan melalui terapi fizik, komunikasi dan sosial. Okay, so jika operasi pemisahan tidak mungkin dilakukan, misalnya kerana kedua bayi hanya memiliki satu jantung atau orang tua tidak ingin bayinya dioperasi, so doktor akan memberikan jadual rawatan perubatan untuk memantau kesihatan bayi kembar siam. Okay, sebab kemungkinan berlaku kehilangan bayi itu sangat tinggi jika pembedahan tidak berhasil lah. Okay, so ini semua adalah faktor rezeki dan ajal yang telah Allah tentukan. So komplikasi kembar siam, kehamilan dengan bayi kembar siam cukup rumit dan dapat menimbulkan komplikasi yang serius baik pada ibu maupun janin. Janin kembar siam cenderung lahir secara primatang dan berpotensi meninggal dalam kandungan atau meninggal saat dilahirkan. Okay, pada bayi kembar siam yang berhasil dilahirkan, beberapa komplikasi juga akan timbul seperti gangguan nafas, okay, dan juga jantung. Okay, risiko lain seperti skoliosis dan cerebral palsy. Okay. Pencegahan kembar siam. Okay, kerana belum diketahui ya faktor ni, jadi kembar siam ni kejadian bayi kembar siam ni juga kita tak boleh nak pantau. Jadi hal terbaik adalah untuk menjaga kesihatan. Okay, hal yang terbaik adalah untuk menjaga kesihatan memang selalu dipesan-pesan untuk ibu yang ingin hamil, ambil asid folik lebih awal daripada itu. Bukan hanya bila kita dah tahu kita hamil. So ambil awal daripada itu. Seeloknya ambil 12 bulan sebelum itu. Okay, kalau supaya kita menyediakan satu ruang yang sihat untuk kawasan rahim kita. Okay, itu saja tentang kelahiran bayi kembar siam. Okay, so interesting for this session. So I hope it give us some information, right? So I think itu saja dari saya untuk hari ini. And before I go, so I nak kongsi tentang khusus terapis berpantang secara percuma yang dilakukan oleh apa yang akan kami langsungkan tidak lama lagi. Alright, so khusus ini mencari mereka yang sangat berminat dalam bidang kesejahteraan dan juga penjagaan kesihatan wanita. Okay, so khusus ini dilakukan percuma kerana ianya adalah program anjuran kerajaan. Okay, yang saya nak tekankan adalah mereka yang ingin memohon khusus ini adalah mereka yang berminat. Dalam bidang ini. Okay, so saya tahu ramai seminar jangkis yang akan masuk apa saja khusus kerana khusus percuma, tapi itu tidak membantu matlamat kami dalam menyediakan khusus ini secara percuma. So kita tahu kerana khusus ini adalah satu kemahiran yang sangat tinggi dan memerlukan beberapa tahun untuk menguasai kemahiran ini. Okay, so inilah yang paling penting sekali. Ramai yang tak faham dan tak sabar dan memikirkan mereka terus boleh jadi mahir selepas satu kali belajar. Okay, so on my side, saya mencari mereka yang sangat-sangat berminat. Okay, kalau mereka tidak berminat, lebih baik diberi peluang kepada mereka yang benar-benar berminat tetapi tidak mampu hendak mendapatkan kursus secara formal. Okay, so sila berhubung dengan saya untuk kursus terapi berpantang. Right, I think itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Please help to share kalau sesiapa yang sedang mencari maklumat. Saya mendoakan semua urusan kita semua dipermudahkan Allah. So sementara itu, take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.